Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid Dua Harmoni SMK Datuk Sulaiman. Okey, baiklah. Seperti biasa kita akan meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini, iaitu pada hari Khamis. Okey, 24 hari bulan 6 2021. Okey, kita akan teruskan untuk bab 8. Okey, kalau minggu lepas kita belajar mengenai pengasasan. Kita belajar mengenai bagaimana kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis diwujudkan. Okey, jadi pada hari ini kita masih belajar bab 8, tapi kita mempelajari pula subtopik seterusnya, iaitu 8.2. Kalau awak buka buku teks muka surat 146, okey. Subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, dalam subtopik 8.2 ini, okey, kamu akan mempelajari beberapa perkara. Okey, apa yang awak pelajari? Okey, apa yang awak akan pelajari adalah hubungan. Okey, hubungan antara negeri-negeri ini dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Dia ada beberapa jenis hubungan. Okey. Okey, slide seterusnya ni. Okey, baiklah. Okey, 8.2 hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, objektif pembelajaran. Okey, pada akhir pembelajaran, okey, murid Dua Harmoni dapat pertama, menyenaraikan 3 asas hubungan dengan betul. Okey, 2, menjelaskan 3 cara jalinan hubungan diplomatik dengan betul. Okey, dan yang ketiga, menerangkan 2 jenis hubungan perdagangan dengan betul. Dan yang keempat, menghuraikan 1 kepentingan menghargai warisan negeri Melayu dengan betul. Okey, jadi kriteria kejayaan maksudnya bagaimana awak semua dapat mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, pertamanya, murid dapat menyenaraikan 3 asas hubungan, iaitu keserumpunan, geografi dan agama. Okey, 2, murid dapat menjelaskan 3 cara jalinan hubungan, iaitu pengiktirafan, pertahanan dan perkahwinan. 3, murid dapat menerangkan 2 jenis hubungan perdagangan, iaitu pelabuhan dan barang dagangan. Dan yang keempat, dapat menghuraikan kepentingan menghargai warisan negeri Melayu. Okey, jadi awak dah jelas tentang apa yang awak akan belajar pada hari ini. Kita teruskan dengan perkara yang pertama kita akan pelajari, iaitu 3 asas hubungan. Okey. Okey, 3 asas hubungan ni, okey, awak akan pelajari 3 perkara, iaitu keserumpunan, geografi dan agama. Okey, asas hubungan ni maksudnya apa dia punya base dia? Apa base dia? Apa perkara-perkara yang menjadi permulaan hubungan antara negeri-negeri Melayu ini dengan negeri yang lain? Okey. Tujuan yang mula-mula sekali, tujuan paling utama bila satu negeri ni berhubungan dengan negeri yang lain, tujuan dia adalah untuk memperkukuh kedaulatan. Tujuan adalah untuk memperkukuh kedaulatan. Jadi macam mana dia orang ni menjalankan hubungan? Pemerintah dia akan menghantar utusan ke negeri Melayu yang lain, bagi mendapatkan pengiktirafan kedaulatan kerajaan. 3 asas hubungan ni, pertamanya keserumpunan, geografi dan agama. Kita akan tengok dulu untuk keserumpunan. Keserumpunan ni maksudnya persamaan. Persamaan daripada sudut apa? Persamaan dalam aspek
bahasa dan budaya mendorong wujudnya hubungan. Okey. Kan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dalam satu kawasan yang sama kan, Tanah Melayu. Okay, kalau sekarang kita sebut Semenanjung lah. Okay. Secara umumnya, semua negeri ini mempunyai bahasa yang sama, lebih kurang sama. Jadi, persamaan bahasa dan budaya ni menyebabkan setiap negeri ada satu titik temu untuk menjalinkan hubungan. Tak banyak perbezaan kan? Okay, jadi senanglah untuk mereka menjalinkan hubungan. Okay. Dia memudahkan interaksi sebab bahasa yang digunakan adalah sama. Contoh, kalau bahasa satu negeri dengan negeri yang lain berbeza, terlalu kontra, dia akan menyukarkan wujudnya asas hubungan. Okay, selain itu dia juga menunjukkan sikap toleransi antara satu negeri dengan negeri yang lain. Okay. Itu adalah dari sudut keserumpunan, maksudnya persamaan. Okay, persamaan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Okay. Keduanya, geografi. Geografi maksudnya dari sudut fizikal. Fizikal negeri-negeri ni. Okay. Apa yang dia tengok daripada sudut geografi? Okay. Sempadan antara negeri ini memudahkan perhubungan. Okay. Sebab antara satu negeri dengan negeri yang lain, dia punya sempadan taklah jauh. Kan? Jadi dia memudahkan mereka untuk saling berhubung. Okay. Selain itu, ada juga tarikan. Antaranya adalah hasil sumber alam dan hasil bumi. Okay. Sebab apa hasil sumber alam dan hasil bumi ini menjadi tarikan? Okay, bila satu negeri ada sesebuah hasil bumi, okay, dia akan menjadi tarikan kepada negeri yang lain untuk mendapatkan hasil bumi tersebut. Okay, dia nak dapatkan hasil bumi dari negeri lain macam mana? Mestilah kena tunjukkan satu hubungan perdagangan kan, satu hubungan yang baik dengan negeri yang lain. Okay, selain itu, sungai penting sebagai laluan perhubungan yang dikongsi bersama. Ini menyebabkan setiap negeri berusaha menjamin keselamatan laluan tersebut. Okey. Macam kita tahu dulu, okey, sungai ni menjadi satu orang kata alat perhubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain, khususnya untuk pengangkutan kan. Okey. Setiap negeri ni kenalah saling bekerjasama untuk menjamin keselamatan laluan tersebut. Okey, contohnya apa? Kalau awak rujuk buku teks, okey. Okey, Sungai Linggi. Sungai Linggi dia penting untuk Negeri Sembilan. Okey, selain itu pembentukan pelabuhan menggalakkan hubungan dengan negeri berjiran, negara luar. Okey, kita tengok pula dari sudut agama. Okay, saya gerakkan dulu. Okay, dari sudut agama, menerusi penerimaan Islam oleh pemerintah. Okay. Macam setiap negeri ni, kebanyakannya ataupun semuanya menerima agama Islam. Jadi, bila masing-masing menganut agama yang sama, jadi dia memudahkan perhubungan. Okay. Diperkukuh oleh peranan ulama. Okay. Ulama dia punya tugas untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Okay. Macam mana? Okay. Contohnya satu negeri menghantar ulama ke negeri lain. Okay. Yang ketiga, berkongsi institusi pendidikan agama menerusi kehadiran penuntut dari pelbagai wilayah. Okay. Disebabkan ajaran Islam ni bukan satu bentuk ilmu. Okay. Jadi setiap negeri ni, contohlah ada satu negeri yang mempunyai kepakaran ataupun mempunyai kemajuan dari sudut agama, okay, dia orang akan berkongsi institusi pendidikan ni ke negeri lain. Okay, jadi dia akan mendorong kehadiran penuntut daripada negeri lain datang ke negeri yang menawarkan institusi pendidikan yang baik dari sudut agama. Okay, jadi itu adalah asas hubungan. Okay, 3 asas hubungan antara negeri Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Okay, apa dia? Okay, keserumpunan, okay, geografi serta
agama. Okey.